Pada pagi ini, kelas kita pada hari ini, insyaAllah kita akan pelajari ayat 68 surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Firman Allah, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Firman Allah, وَإِذَا dan apabila ra'aita engkau wahai Muhammad melihat alladzina yakhuduna fi ayatina, mereka yang memperkatakan, mereka yang membicarakan ataupun memperkatakan dengan cara mengejek, mencaci, menghina fi ayatina, pada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami di sini merujuk kepada Al-Quranul Karim, ayat-ayat kami. Fa'arid anhum, maka engkau hendaklah menjauhinya ataupun meninggalkannya, berpaling daripada mereka. Maka hendaklah engkau berpaling daripada mereka hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka memperkatakan sesuatu yang lain ataupun bicara yang lain. Wa imma, dan seandainya yunsiyannaka syaitan, seandainya jika engkau dilupakan oleh syaitan, fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan duduk selepas kamu mengingatinya, ma'al qaumidz zalimin, bersama dengan orang yang zalim, bersama dengan kaum yang zalim. Itu lebih kurang terjemahan ayat ini, di mana telah pun kita pelajari pada minggu yang lepas. Allah Ta'ala dalam ayat ini, Allah Ta'ala minta supaya Nabi kita Muhammad SAW apabila melihat kafir Quraisy, mereka memperlekeh ataupun menghina ataupun mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah Nabi kita Muhammad SAW menjauhi mereka, berpaling daripada mereka, sehinggalah mereka menukar topik ataupun tajuk bicara mereka kepada selain daripada mengejek ataupun menghina ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya kamu dilupakan oleh syaitan, maka apabila kamu ingat balik apa yang diminta, apa yang diarahkan oleh Allah SWT supaya menjauhi mereka, maka selepas engkau ingat balik arahan Allah, suruhan Allah, maka hendaklah kamu tidak duduk bersama mereka, iaitu bersama dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Jadi saya rasa minggu lepas saya sudah pun tafsir secara ringkas ayat itu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita cuba i'rab, dan jika ada tafsiran semasa i'rab nanti, insya-Allah saya akan huraikan maksud ataupun tafsir ayat ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita lihat i'rab ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza, waw itu adalah waw istinafiyah. Waw istinafiyah maknanya dari sudut i'rab, ayat ini dia bukan ataf ataupun dia bukan merujuk kembali kepada ayat sebelumnya, tidak. Tetapi dia ayat baru selepas waw ini adalah ayat baru, tidak ada kena mengena sebelumnya dari sudut i'rab. Jadi waw ini adalah istinafiyah ataupun ibtidaiyah. Waw ayat baru selepasnya. Idza zarfun lil mustaqbal. Idza ini adalah kata nama masa untuk akan datang, lil mustaqbal.
diterjemahkan, kita terjemahkan apabila. Maknanya apabila pada masa akan datang, esok, lusa, bila-bila masa sampai sekarang, seandainya berlaku apa yang akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka hendaklah engkau ataupun kita semua umat Nabi Muhammad melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lihat sekejap nanti ya. Jadi idza ini zarfun, iaitu kata nama yang menunjukkan masa, tetapi masa itu adalah akan datang, bukan masa lepas ataupun masa sekarang. Kalau masa lepas Allah Taala sebut idza, masa akan datang, dan id itu masa yang lepas. Itu beza kalau kita jumpa di dalam Al-Quran, bila disebut idza, apabila, maksudnya apabila satu masa akan datang berlaku, sama ada esok ataupun sekejap lagi ataupun setahun akan datang ataupun apa-apa saja, bila-bila saja masa akan datang. Seandainya disebut ini zaraf juga. Zaraf ini kita panggil zarfun, zarfun kata nama masa, lima madha minaz zaman, bagi masa yang lepas, masa yang telah berlalu. Kalau idza maknanya apabila. Ada dua-dua ini ada dalam Quran, dalam Quran. Dalam surah Baqarah pun ada, bila Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel, banyak kita jumpa ketika ataupun pada masa yang lepas. Jadi idza zarfun mastaqbala minaz zaman, zaraf yang menunjukkan masa akan datang. Jadi kalau kita lihat bahasa Melayu diterjemahkan apabila. Cuma ada masa di situ, apabila pada masa akan datang berlaku, ataupun kamu melihat di dalam ayat ini ra'aita. Okey, jelas kat situ. Jadi wa istinafiyah idza zarfun lil mustaqbal fihi ma'na syarat. Idza ini juga selain daripada ia bermakna masa akan datang, ia juga bermakna syarat. Syaratnya kita boleh terjemahkan jika, apabila jika berlaku sekian-sekian, apa yang kamu perlu lakukan? Apabila perkara ini berlaku, menepati syaratnya, maka hendaklah engkau lakukan sekian-sekian. Jadi idza ini juga ada makna syarat dalam ayat ini. Apabila ada makna syarat, dia ada jawab syarat. Apabila ada makna syarat, dia akan ada jawab syarat. Dalam bahasa Melayu pun ada kita sebut, apabila kamu pergi, kamu akan dapat ilmu, contohnya. Apabila kamu makan, kamu akan kenyang, contohnya. Apabila kamu belajar, kamu akan dapat ilmu. Jadi apabila itu ada makna syarat. Syarat kamu belajar, kamu akan dapat ilmu. Syarat kamu makan, kamu akan dapat kenyang. Jadi sama juga dalam ayat ini, idza ra'aita, apabila kamu melihat apa? Mereka yang mempelekeh, mereka yang menghina, mereka yang memperkatakan apa yang tidak benar tentang agama Islam, mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah SWT, mereka yang mentafsir secara batil ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi apabila kamu melihat semua itu, apa yang kamu perlu lakukan? Jadi dia ada jawab syarat. Jadi idza ini juga ada makna asy-syara' fi mahalli nasab, dan dia berada dalam kedudukan mansub, muta'alliqum bi jawabi a'rid, bi jawabi a'rid. Jadi idza ni dia zaraf. Apabila zaraf dia sama dengan huruf jar, dia perlu ada muta'alliq, ta'alluq dia. Jadi ta'alluqnya adalah pada jawabnya, fa'arid. Kalau kita nak buat ayatnya macam ni, kalau kita nak buat ayat, nak susun ayat, fa'arid anhum idza ra'aita, engkau berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka, engkau tinggalkan mereka, engkau jangan duduk bersama mereka. Idza ra'aita. Jadi idza ra'aita ini dia zaraf. Jadi bila zaraf, dia perlu merujuk kepada fi'il, kata kerja.
Mana kata kerja yang perlu dia rujuk? Maka tempat rujukannya adalah a'rid. Tempat dia bergantungnya pada a'rid. Apabila kamu melihat sekian-sekian, maka kamu hendaklah berpaling. Itulah tempat rujukannya, tempat dia bergantung, iza ini. Jadi kita ada zaraf, kita ada huruf jar. Zaraf ini contohnya iza, ataupun yang nampak zahirnya amama, contoh kan. Amama, seperti lagi khalfa, belakang, depan, belakang, iza, apabila, begitu juga lailan, zuhran, contohnya zuhran sebagainya. Jadi zaraf ini dia perlu ada tempat untuk bergantung, tempat bergantung. Begitu juga huruf jar, seperti ila, seperti min, seperti fi. Jadi kalau kita buat ayat menggunakan zaraf dan huruf jar ini, dia perlu ada tempat merujuk, tempat rujukan dia. Kerana dia tak boleh duduk sendiri. Kalau dia duduk dia tidak ada tempat rujukan, dia tidak memberi makna. Contoh saya sebut fi masjid. Fi masjid, dalam masjid. Ataupun saya sebut lagi amama masjid. Depan masjid. Jadi ayat ini dia, walaupun dia ada makna dalam masjid ataupun depan masjid, tapi dia tidak lengkap. Dia mesti ada tempat untuk rujukan dia. Contohnya saya bagi tahu Muhammadun, ataupun jalasa Muhammad fi masjid. Muhammad duduk dalam masjid. Jadi barulah dia ada faham maknanya. Jadi fi masjid itu merujuk kepada jalasa, duduk. Duduk di dalam masjid. Siapa duduk? Iaitu Muhammad. Okey. Jadi apabila zaraf tadi dia ada tempat merujuk, rujukan dia, tempat ta'alluq dia, tempat dia bergantung. Jadi tempat bergantungnya iaitu pada fi'il a'rid. Engkau hendaklah berpaling. Itu maksud Syekh Dr. Tayyib Al-Ibrahimi di dalam kitab yang saya share dalam skrin. Jadi makna syarat fi mahalli nasab muta'alliqun bil jawab a'rid. Fi mahalli nasab ini maf'ulun fihi, apabila zaraf dia ada maf'ulun fihi. Itulah di fi mahalli nasab. Kemudian ra'aita fi'il madhi. Ra'aita fi'il madhi, ta itu adalah fa'il. Ra'aita madhi sakin. Sakin itu maksudnya baris mati. Jadi kita akan jumpa di dalam ayat itu, kita jumpa perkataan ra'aita. Jadi ra'aita ini dia ada fi'il dan dia ada dhamir atta. Dhamir muttasil fi mahrafu fa'il. Jadi dimaksudkan dengan sakin, sakin itu baris mati itu ialah pada ya itu, huruf ya itu dia mati. Tidak begitu ya ini dia mati. Jadi fi'il madhin ini dia mabniyun 'ala sukun. Dia mabniyun 'ala sukun. Dia tetap baris mati apabila dia bersambung dengan dhamir. Ra'aita, ra'aitu, ra'aitum, dia mabni 'ala sukun. Sukun ni maknanya baris mati. Dan baris mati tu kita nampak pada ya tu kan. Pada ya itu ada baris mati. Itulah maksud dia sakin ataupun mabniyun 'ala sukun. Okey, jelas kat situ Jadi mabniyun 'ala sukun. Kalau dia tidak bersambung dengan dhamir, tidak bersambung dengan ta, ini dia mabniyun 'ala al-fathi. Contohnya saya sebut zahaba. Zahaba baris atas Kalau saya sambung dengan ta, zahabta. Jadi ba itu dia jadi baris mati. Zahabta. Kalau saya tak sambung dengan apa-apa, zahaba. Kadang-kadang saya sambung dengan waw, zahabu. Zahabu. Zahaba huwa. Zahaba huwa. Kalau anta, zahabta. Kalau antum, kalau hum, zahabu.
Nampak kan? Jadi kita cuba tengok pada huruf ba tu. Cuba tengok pada huruf ba. Pada huruf ba ya. Baris dia tak sama. Yang atas ini baris atas, yang bawah antak ini baris mati. Kemudian hum itu baris hadapan, zahabu. Jadi fi'il madin ini dia mabni, tetapi mabni dia tidaklah kata baris atas sentiasa. Kalau huwa zahaba mabniyun ala al-fathi, barisnya kekal ala fathi ya. Mabniyun ala fathi, dia sentiasa baris atas. Mabniyun tu mana dia tidak berubah barisnya, bukan mu'rab. Kalau bersambung dengan anta, dia mabniyun ala sukun. Dan kalau bersambung dengan waw jamaah itu, dia adalah mabniyun ala dhammati, ala dhammah. Okey, dhammah. Yang ini fathah. Jadi dia berbeza. Ra'a pun sama. Bila disebut sakin, maknanya ya ini dia mati. Cuma saya tak buat contoh home dan sebagainya kerana ra'a ini dia fi'il mu'tal, fi'il mu'tal akhir. Dia berakhir dengan ya. Jadi kadang-kadang yang berakhir dengan ya ini dia tak nampak barisnya. Contoh huwa ra'a. Ra'a. Jadi baris atas tak nampak. Kenapa tak nampak? Kerana dia berakhir dengan ya asalnya. Dia berakhir dengan alif. Alif ra'a yara. Jadi dia tak boleh zahirkan baris atas tu. Jadi saya tak ambil lah contoh ra'a, saya ambil dengan zahaba. Jadi maksudkan dengan madin sakin tadi iaitu fi'il madin mabniyun ala sukun kerana bersambung dengan ta, dan ta itu adalah fa'il, pembuat. Jadi ra'aita, kamu lihat. Kamu di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi, tetapi dia adalah umum kepada umat Nabi Muhammad juga. Jadi apabila engkau wahai Muhammad melihat apa? Melihat alladzina, mereka yang, ra'aita, kamu melihat alladzina, mereka yang ini maknanya kafir Quraisy, musyrikin Mekah, orang-orang yang mengingkari Nabi, menolak agama Allah SWT, yang menzalimi diri mereka. Kamu melihat mereka. Jadi alladzina isim mausul maftuh. Maftuh maknanya mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi, nun itu baris atas. Kita baca alladzina. Jadi ini adalah isim mausul, iaitu kata hubung yang barisnya adalah baris atas, fi mahalli nasab maf'ulun bih. Pada kedudukannya adalah masub, dia adalah maf'ulun bih, objek. Jadi engkau wahai Muhammad melihat apa? Melihat mereka yang, iaitu musyrikin Mekah ataupun musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh yang mendustakan Nabi, yang menolak agama Allah SWT, yang zalimi diri mereka. Fi mahalli nasab maf'ulun bih, yakhuduna, mereka yang membicarakan tentang ayat-ayat Allah atas asas mengejek, memperlekeh, menghina dan sebagainya. Alladzina yakhuduna, yakhudun ini adalah seperti ta'malun. Ta'malun adalah fi'il mudhari', fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Jadi alladzina yakhuduna, nakhudun itu adalah sama dengan ta'maluna. Ta'maluna. Iaitu fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun, ada nun di belakang. Fi ayatina, ayat ini mungkin kita boleh terjemahkan ayat Al-Quran ataupun tanda-tanda kenabian, tanda-tanda ketuhanan. Mereka memperlekeh ataupun mereka mengejek, mereka menghina dan sebagainya, mereka menolak dan seumpamanya.
fi ayatina. Nah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak tafsirkan pada agama Allah, pada hari ini kita lihat ada kumpulan, ada parti, ada golongan, ada puak. Jadi kalau mereka itu membicarakan, memperkatakan sesuatu yang menghina Islam ataupun kebatilan, kezaliman, jadi kita tidak boleh duduk bersama mereka. Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan pertama yang tidak boleh duduk bersama orang-orang yang zalim ini, orang-orang yang menolak, menghina, mencaci agama ini, golongan yang pertama adalah para ulama. Jadi ulama memang tak boleh bersama mereka. Sama ada masuk persatuan, di dalam tu dia punya asasnya adalah menghina Islam ataupun kebatilan. Jadi kita tak boleh masuk di dalam tu, khususnya ulama. Kerana Nabi itu adalah muallim, dia adalah rasul. Tugasnya adalah menyuruh manusia kepada kebenaran. Jadi pewaris rasul ataupun Nabi itu adalah ulama. Jadi orang golongan yang pertama tak boleh mendekati ataupun masuk ataupun join duduk bersama dengan orang-orang yang menghina Islam ataupun menolak Islam, mereka yang memperlekehkan Islam, mereka yang meletak Islam itu di kedudukan yang rendah. Jadi golongan yang pertama adalah ulama. Mereka perlu jauhi golongan ini. Kerana apabila ulama mendekati mereka, maka akan membawa kepada fitnah. Nanti saya cerita bagaimana Al-Imam Ghazali sekejap nanti. Jadi bukan saja orang-orang kafir, begitu juga apa-apa saja golongan yang zalim, puak-puak yang berdosa, puak-puak yang melakukan penindasan dan selainnya. Di dalam ayat lain Allah Taala sebut, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Orang yang melakukan dosa, golongan-golongan ataupun satu puak yang mereka itu terkenal dengan kezaliman, melakukan dosa, ataupun satu puak yang mereka ini terkenal dengan menindas, merompak, mengambil. Contohnya kalau dalam sebuah negara, parti-parti politik contohnya, mereka terkenal dengan merompak harta rakyat, pemimpin yang zalim, yang mereka ini terkenal dengan kezalimannya. Jadi ulama-ulama antaranya mereka tidak boleh berada, tak boleh duduk. Kalau lihat kepada ayat ini, ayat yang saya baca tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, maknanya haram, tidak boleh, berdosa. Perlu tunjukkan bahawasanya kita tidak setuju, bukan saja duduk bersama mereka, tarkanu, cenderung ataupun sokong itu pun tidak boleh. Sokong itu pun tidak boleh. Ada beberapa ayat lain lagi bahawasanya di dalam Islam sangat tegas supaya seseorang itu tidak bersama dengan puak-puak yang menindas ataupun zalim ataupun menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam tidak beri? Pertama sekali supaya tidak membawa gambaran, contohnya kita yang baik ini pergi duduk bersama mereka. Jadi orang akan lihat kita ini seperti mereka, jahat seperti mereka. Jadi kita telah membawa fitnah kepada diri kita sendiri. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, seolah-olah kita membenarkan mereka. Contohnya kita seorang ulama, kita seorang ustaz, kita seorang mufti, kita seorang yang sepatutnya kita menegakkan kebenaran. Tetapi apabila kita duduk bersama mereka, bersukaria, makan, minum, bahkan membantu mereka dan sebagainya, itu sudah kita seolah-olah membenarkan, mengiyakan, kita mengabsahkan apa yang mereka lakukan. Kezaliman, kebatilan, rompakan dan sebagainya, seolah-olah kita membenarkan. Jadi rakyat akan lihat, masyarakat akan lihat, orang awam akan lihat, ustaz pun bersama mereka. Jadi sudah tentulah mereka itu betul. Sebabnya ustaz pun duduk sekali,
Tidak begitu. Jadi bila kita duduk bersama orang-orang yang memperlekehkan agama Allah, orang-orang yang zalim, tak kira pemimpin ataupun rakyat ataupun kumpulan ataupun NGO ataupun parti, yang mana terkenal dengan memperlekehkan, menghina, menentang apa-apa saja yang diajar ataupun diarahkan dalam agama kita, maka kita tak boleh duduk bersamanya, khususnya para ulama. Tak boleh. Jika kita duduk juga, dia adalah memberi gambaran yang buruk pada kita. Dia juga memberi seolah-olah kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Bahkan itulah yang menjadi hujah kepada mereka. Orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang buat kezaliman ini, mereka cuba untuk mencari bagaimana masyarakat boleh melihat mereka itu baik. Kalau syarikat yang mengamalkan riba, dia akan cari manalah ustaz ini yang boleh beri fatwa bahawasanya ini tidak ada riba. Ini adalah patuh syariat. Mereka cari mana yang boleh guna. Jadi bila mereka dapat, mereka pun bagi tahu inilah senarai pakar-pakar rujuk kami, semuanya profesor, ustaz, pelbagai lagi. Jadi dengan sendirinya puak mereka akan dilihat benar. Begitu juga di dalam sebuah kerajaan, dia cari mana ustaz-ustaz yang boleh duduk bersama kami, membenarkan apa yang kami lakukan, mengiyakan kami, diberi gaji dan sebagainya. Akhir sekali ustaz itu ataupun ulama itu ataupun mufti itu akan dilihat bahawasanya dialah yang membenarkan kerajaan ini ataupun pemimpin ini. Bila rakyat lihat, takkanlah kerajaan ini tidak betul, tengok mufti bersama mereka. Takkanlah kerajaan ini tidak benar, tengok ulama bersama mereka, ustaz-ustaz bersama mereka. Jadi dengan sendirinya dia mengelirukan masyarakat, dan tindakan mana-mana saja ulama yang bersama mereka, duduk bersama mereka, join kumpulan mereka, seolah-olah membenarkan ataupun memberi gambaran bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Jadi Islam dia tegas dalam bab ni. Dia tegas. Selain daripada ayat ini, ayat yang saya sebut tadi, wala tarkanu ilal ladzi nazalamu. Dan selain daripada itu, menyekat berlaku kemungkaran. Maknanya seseorang tidak boleh pergi bergaul ataupun duduk bersama mereka walaupun dia baik, kerana sadduz zari'ah, sadduz zara'i, menyekat dia sendiri daripada melakukan perbuatan itu. Jadi seandainya dia pergi masuk kumpulan yang zalim ini, mereka yang menghina Islam ini, bimbang, dia sendiri akan ikut sekali menghina Islam dan selainnya, mengikut apa yang dilakukan oleh kumpulan tersebut. Jadi tidak boleh, atas asas tiga sebab tadi, supaya kita tidak dipandang buruk. Dan kita orang baik duduk bersama orang jahat, jadi dilihat buruklah. Dan yang kedua, supaya kita tidak dikatakan membenarkan kezaliman itu. Dan yang ketiga, supaya kita sendiri tidak melakukan kebatilan ataupun kezaliman itu. Jadi kita tidak dibenarkan untuk berada bersama dengan orang-orang yang zalim ini, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi boleh kalau kita nak pergi bersama mereka, duduk bersama mereka atas asas dakwah. Atas asas dakwah. Tapi kalau bukan asas dakwah, maka kita tidak dibenarkan. Okey. Jadi itu disebut apabila engkau melihat wahai Muhammad, mereka iaitu kafir Quraisy, mereka telah menghina Islam, telah membicarakan, memperlekehkan agama, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu hendaklah berpaling ataupun meninggalkan mereka. Okey, fi ayatina, na itu adalah mudhafun ilaih. Fa rabithah li jawab syarti. Tadi kita dah belajar tadi, idza adalah ada makna syarat. Dan apabila ada makna syarat, ada jawab dia. Jadi jawab dia inilah yang perlu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga yang perlu dilakukan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa syaratnya? Syaratnya apabila kumpulan itu memperlekehkan agama Allah.
kumpulan itu menghina Islam. Kumpulan itu menafsirkan menafsirkan dengan cara yang batil, yang dengan cara yang tidak benar tentang agama Allah SWT. Ataupun kumpulan itu adalah mereka yang menyanjung maksiat, mereka yang kaki maksiat. Jadi pada masa ini, seandainya kamu melihat, wahai Muhammad, golongan seperti ini, maka apa jawabnya? Apa yang perlu kamu lakukan? Jadi Allah Ta'ala guna fa'arid anhum. Fa'arid ini adalah fi'il amar. Fi'il amar maknanya Allah Ta'ala arahkan. Fi'il amar ini maknanya wajib. Tak boleh tidak. Wajib. Mesti. Kamu hendaklah berpaling daripada mereka. Tinggalkan mereka. Jangan duduk bersama mereka. Jadi tadi saya bagi tahu golongan yang pertama perlu ikut apa yang disebut oleh Allah ini adalah para ulama, para ustaz. Mereka jangan duduk bersama kaki-kaki maksiat ataupun mereka-mereka yang zalim ataupun mereka yang terkenal menghina, mencaci, memperlekehkan agama Allah SWT. Jangan kamu duduk bersama mereka. Duduk di sini bukan kata duduk atas kerusi, itu antara maknanya. Maknanya juga adalah masuk kumpulannya dengan menjadi ahli, contohnya. Ataupun bekerjasama, bertaawun, kan, kita bertahaluf, bertaawun bersama mereka. Itu pun juga ada bermaksud duduk juga. Maknanya kita duduk bersama mereka juga. Jadi tengok kepada suasana. Kalau orang di dalam satu majlis, maknanya kita janganlah pergi duduk di atas kerusi ataupun berada bersama dalam majlis tersebut. Kita hendaklah balik ke rumah kita. Kerana ini adalah majlis maksiat. Majlis yang melanggar perintah Allah, majlis yang menghina ayat-ayat Allah, majlis yang mentertawakan ataupun memperlekehkan ajaran Islam. Jadi kita tinggalkan. Kalaulah persatuan ataupun NGO ataupun kumpulan ataupun parti dan sebagainya, kita lihat seandainya parti, kumpulan, NGO ini adalah NGO yang selalu memperlekehkan agama Allah, selalu menghina agama Allah, selalu menolak dan sebagainya, dan dasar-dasar dia pun adalah ke arah untuk menghapuskan agama Allah SWT. Jadi jangan kita menyertainya, jangan kita bertaawun bersamanya dan seumpamanya. Jadi makna duduk di situ ada ikut suasana, ikut keadaan, bukannya bermaksud duduk secara yang kita fahami secara duduk atas kerusi ataupun berada dalam majlis semata-mata. Jadi Allah Ta'ala sebut fa'arid anhum. Seandainya menepati syarat yang disebut sebelumnya, iaitu mereka memperlekehkan, menghina agama Allah SWT. Jadi arid ini adalah amar, fi'il amar sakin. Sakin maknanya dha itu dibaca dengan baris mati. Wal fa'il anta. Di dalam arid itu ada awak. Awak itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, engkau perlu lari, perlu berpaling, perlu tinggalkan mereka itu. Anhum muta'alliqum bi'arid. Anhum ini adalah jar wa majrur terhadap mereka, dia bergantung kepada arid. Jadi berpalinglah daripada mereka. Kamu tinggalkanlah mereka. Hum ini kembali kepada alladzina yakhuduna, mereka yang mempersendakan agama Allah, maka hendaklah engkau tinggalkan mereka. Jangan bersama mereka, jangan duduk bersama mereka. Pulaukan mereka, tinggalkan mereka. Jadi inilah yang perlu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta, sehingga, lil ghayah wal jar. Hatta ini adalah bermakna ila. Dia adalah huruf jar. Sehingga, ghayah itu maksudnya sehingga, wal jar maknanya ila. Hatta ini dia ada tiga makna. Dia ada makna ibtida, hatta ibtidaiyah. Dia ada makna hatta ataf, dan dia ada makna hatta jar, huruf jar. Jadi makna di sini adalah jar. Kenapa? Kerana Nabi selagi dia tidak ubah tajuk perbualan mereka, dia tak ubah dasar mereka, dia tak ubah pendirian mereka, maka Nabi diarahkan tidak masuk golongan tersebut. Hendaklah berpaling. Kecuali jika berubah, topik perbualan mereka berubah,
sikap mereka berubah, tindakan mereka berubah, dasar mereka berubah, barulah Nabi boleh join mereka, duduk bersama mereka dan seumpamanya. Jadi hatta ini lil ghayah wal jar. Hatta maksudnya sehingga, tetapi dia ada 3 makna yang selalu kita jumpa di dalam Al-Quran sebelum ini. Dia ada makna pertama ibtidaiyah. Ibtidaiyah maknanya mubtada khabar selepasnya. Yang kedua dia ada makna hatta, dia makna huruf ataf. Huruf ataf. Yang ketiga makna jar. Makna jar biasanya diterjemahkan dengan ila. Ataf dia maksud wa. Dan ibtidaiyah ini dia adalah mubtada. Mubtada. Biasa ayat yang selalu saya guna sebelum ini, akalta sama kata hatta suha pun betul dibaca. Kalau saha pun betul. Sekejap saya copy paste cepat sikit. Ini ayat biasa dalam kitab Arab pun kita akan jumpa. Awak telah makan ikan sehingga kepalanya. Kita baca dengan baris atas. Maknanya kalau hatta di sini maksudnya ibtidaiyah. Hatta ra'suha maknanya ibtidaiyah. Jadi kalau makna ibtidaiyah, awak makan ikan bersama dengan kepalanya, semuanya awak makan. Itu maksudnya. Dibaca dengan baris hadapan. Kemudian kalau kita baca dengan baris akal sama kata hatta ra'saha juga bermaksud kamu makan ikan, kepala sekali pun kamu makan, semua kamu makan termasuk kepala. Jadi kalau kamu baca dengan hatta ra'saha, maknanya makna ibtidaiyah ataupun ataf, maksudnya semuanya kamu makan ikan itu. Tapi kalau jar kita baca dengan ra'siha, ikan itu kamu makan tapi kepala kamu tak makan. Jadi dikecualikan kepalanya. Jadi dalam ayat tadi pun dia sebut hatta itu maknanya jar. Maknanya Nabi dia tak boleh duduk bersama kafir Quraisy tadi selama mana mereka mencaci, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya mereka tinggalkan, maka Nabi boleh duduk bersama mereka. Jadi hatta itu bermaksud lil ghayah wal jar. Jar maknanya tidak termasuk, dia tidak termasuk. Kalau kita buat contoh tadi, awak makan ikan sehingga kepala, maknanya sampai kepala dia berhenti. Di sini pun sama, kamu tinggalkan mereka sehingga kamu berpaling daripada mereka, kamu tidak join mereka sehingga mereka ubah tajuk lain, ubah pendirian mereka, ubah dasar mereka. Jadi seandainya mereka ubah pendirian mereka itu, kamu bolehlah join mereka. Jadi ila itu bermasuk ghayah dan huruf jar. Yakhudu sama dengan atas, maksudnya memperkatakan atas asas mempelekeh ataupun menghina ataupun mencaci, dan asal maknanya adalah berjalan dalam air, diguna untuk seseorang yang menghina Islam, seseorang yang mempelekehkan ajaran agama. Pada masa yang sama mereka itu tahu bahawasanya agama itu adalah benar, ajaran agama itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memaksa diri mereka untuk mempelekehkan agama Allah atas asas sombong, atas asas ego, atas asas kepentingan. Seandainya ikut Islam, kepentingan mereka tidak tercapai dan selainnya, jadi dipaksa. Walaupun susah tetapi dilakukan juga. Jadi yakhudu itu mudhari' mansub bi'an mudmaratan. Yakhuduna di atas ada nun, yakhudu di bawah dibuang nun.
Kenapa dibuang nun? Kerana ada an. An itu mudmaratan. An itu tidak tersembunyi, ya. Tidak ada. Kalau ikutnya dia ada. Dia ada. Jadi kalau ikutnya hatta an yakhudu. Yakhudu. Jadi an ini tersembunyi. Itulah maksudnya mudmaratan. Yakhudu ini fi'il mudhari' masuk bi an. Oleh kerana dia masuk, jadi dibuang nun. Asalnya yakhuduna. Tetapi apabila ada an, dan an itu dia menasabkan fi'il mudhari', maka dibuang nun. Dibaca dengan yakhudu. Hatta yakhudu. Letak alif. Alif lil isba' untuk melengkapkan fi'il ini. Ya, sila Doktor. Kalau yang hatta tu kadang-kadang kena ada an tu lah, maka hatta tu membantu untuk menasabkan fi'il mudhari', tapi menggunakan an tu lah. Jadi tanpa an tu maknanya hatta tu boleh membantu yang huruf an tu yang dihazab tu dapat sumbangannya dapat dikena pasti memang ada an tu. Adakah begitu? Ya. Bila ada hatta selepasnya fi'il mudhari', maknanya hatta itu sebenarnya selepasnya ada an, dan an itulah menasabkan fi'il mudhari'. Hatta hatta membantu ke atau macam mana? Hatta dia huruf yang tadilah dia ghayah wal jar. Hatta ini kalau kita buang dia, kita letak ila. Saya buat hatta ni sebenarnya sehingga ini dia adalah ghayah, menunjukkan sehingga, dan dia adalah jar. Kalau saya buang hatta ini, saya letak ila. Saya letak ila an ila. Okey, ila an yakhudu. Akan ada terus an, tak boleh disembunyi dah. Ila an yakhudu. Saya buat ayat fa'arid anhum ila an yakhudu. Ini ayat saya. Maka hendaklah kamu berpaling daripada mereka sehingga bahawasanya mereka itu masuk fi hadithin, pada bicara, ghairihi, selain fi hadithin ghairi, selain daripada tajuk tadi. Jadi dalam Quran tidak diguna ila, diguna fa'arid anhum hatta, kemudian terus saja hatta yakhudu. Jadi kenapa dibaca dengan yakhudu? Kan asal yakhudu ini adalah yakhuduna. Jadi sudah tentu hatta ini ada di dalamnya selepasnya an mudmarah, tersembunyi. Hatta an yakhudu. Tetapi jangan lupa dia adalah hatta ini adalah bermasuk ghayah sehingga, dan dia bermakna ila. Jadi hakikatnya inilah maknanya kalau kita nak terjemah. Sehingga bahawasanya dia masuk membicarakan tajuk lain. Dia membicarakan tajuk lain. Mereka membicarakan tajuk lain. Jadi yakhudu ini yang menasabnya adalah an, bukan hatta. Yang menasabnya adalah an yang tersembunyi. Jadi kalau kamu nak tahu an itu ada ke tidak, hatta itu kamu tukar kepada ila. Bila kamu tukar kepada ila, maka akan ada an, ila an. Yakhudu fi hadithin ghairi. Jadi masuk bi an mudmaratan ba'da hatta, wa alamatu nasbihi hadfun nun wal waw fa'il. Dan tanda nasabnya adalah buang nun, dan waw pada yakhudu, ada waw itu adalah fa'il. Kita panggil wawul jama'ah. Wawul jama'ah itu adalah fa'il, iaitu pelaku, iaitu mereka, kafir Quraisy. Fi hadithin ghairi, fi hadithin fi hadithin ghairi, sehingga mereka membicarakan pada hadithin. Hadis ini bicara ataupun cerita, ghairihi, selain daripada menghina ataupun mencaci ataupun
menolak, mempelekeh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fi hadithin ghairi. Na'at lil hadith, ghairi itu na'at. Maknanya kalaulah bicara itu tidak menghina Islam, tidak mempelekehkan agama, tidak maksiat dan seumpamanya, maka kamu bolehlah duduk ataupun join bersama mereka. Tapi kalaulah bicara mereka itu masih lagi menghina ataupun mencaci, mempelekehkan agama, maksiat dan sebagainya, maka kamu jangan sertai mereka. Okey. Ini sebagaimana yang saya sebut tadi tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dia telah membuat satu bab hukum ulama, khususnya mendatangi ataupun hadir bersama dengan disebut di sini di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, iaitu pemimpin. Orang yang seorang yang berilmu, ulama, apa hukumnya jika dia pergi berjumpa ataupun dia pergi menghadap ataupun dia pergi masuk dalam majlis di mana di dalam tu ada orang yang zalim, pemimpin yang zalim, maksiat dan sebagainya. Jadi kalau ikut Imam Ghazali, wahia syarruha, baginya itulah yang paling jahat, paling teruk, syarruha, paling buruk. Itulah tindakan yang paling buruk. Ini bagi Al-Imam Al-Ghazali. Dan dia beritahu Al-Aslam, paling selamat hendaklah dia menjauhi mereka. Menjauhi mereka. Jangan melihat mereka. Jangan masuk majlis-majlis mereka. Kerana itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bawalah dalil-dalil, antaranya disebut oleh Imam Al-Ghazali hadis, man a'ana zaliman, sesiapa yang membantu orang zalim supaya terus melakukan kezaliman, maka Nabi kita sebut bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, maka Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak akan bertanggungjawab terhadapnya. Maknanya dia adalah tidak mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga hadis-hadis lain akan datang selepas aku pemimpin-pemimpin. Sesiapa yang join mereka, fasaddaqahum, membenarkan mereka, wa'anahum, dan menolong mereka, falaisa minni, mereka itu bukan umatku. Walastu minhum, dan aku juga berlepas diri dengannya. Ini adalah juga hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i wal Hakim. Jadi Imam Ghazali bagi dia, sesiapa yang mendekati orang-orang yang berdosa, sesiapa yang masuk majlis-majlis pemimpin-pemimpin yang zalim, bagi mereka tidak dapat tidak berdosa. Bagi mereka mesti dapat dosa. Bagi Imam Ghazali, pertama dosa dari sudut perbuatan. Bagi Imam Ghazali, berjumpa pemimpin yang zalim, yang merompak duit rakyat, yang melakukan penindasan, begitu juga bukan pemimpin pun, sesiapa saja yang zalim, kebiasaannya mereka kaya dengan harta rompakan ataupun harta rampasan, duit rasuah. Jadi sesiapa yang datang majlisnya ataupun guna kemudahan yang diberi oleh pemimpin ataupun individu yang zalim tadi, sudah pasti dia guna duit ataupun rampasan, hasil rampasan duit rakyat ataupun hasil rampasan duit individu tertentu. Jadi sudah tentu ia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang majlis itu disponsor oleh kroni-kroni mereka yang diberi rasuah. Ini berlaku pada diri saya sendiri. Saya pernah buat program seorang ahli parlimen. Saya tak bagi tahulah nama parti apa dan sebagainya. Saya buat sebuah harga tak banyak pun, dalam 6,000, tapi dia tulis dalam tu 10,000. Jadi saya tanya, kenapa lebih ni? Dia kata, Ustaz, duit ni nanti Ustaz buat majlis untuk dia.
pada bulan Ramadan. Oleh kerana saya ni ustaz, jadi sesuailah bulan Ramadan, saya jadi sponsor majlisnya. Dia akan hadir dan sebagainya. Dan dia bagi tahu ini adalah duitnya. Digunakan. Jadi ini adalah satu salah guna kuasa. Itulah kali pertama saya guna orang politik untuk program menggunakan orang politik. Selepas itu saya tak ada apa-apa. Tidak ada satu pun program yang menggunakan orang politik. Kerana dia adalah tidak betul. Jadi ini salah satunya, itu beberapa ribu saja kan. Tapi ada lagi orang-orang politik yang berjuta-juta, yang dapat puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Yang mereka perolehi. So, contohnya bila nak buat surau. Surau itu kosnya 300,000. Dan dia bagi tahu boleh kalau saya nak luluskan 300,000 ini. Tetapi saya nak 20%. Mana kita tahu. Oh, ini dia guna kedudukannya untuk dapat duit kepadanya. Ini juga tidak betul. Jadi banyak mereka-mereka ini, jika kita pergi duduk bersama mereka, kita makan itu, kita duduk atas kerusi itu, kita duduk bawah kemah itu, semuanya adalah dengan duit haram. Jadi bagi Imam Ghazali, perbuatan untuk masuk majlis orang-orang yang zalim ini, tak kira lah pemimpin ke ataupun individu ke yang menerima rasuah, yang memberi rasuah, dan semuanya adalah dosa. Ini kalau kita tahu lah. Kalau kita tak tahu tak apa. Kalau kita tahu mereka ini dah sabit kesalahannya, curi duit rakyat, cuma tak masuk penjara saja contohnya. Kerana orang politik contohnya mereka ada kuasa dan sebagainya, mereka boleh elak. Jadi kita jangan duduk sokong dia, duduk pergi majlis dia, duduk makan majlis hari raya dia, duit dia tak tahu. Entah sponsor daripada kroni-kroni yang memberi rasuah atau yang dapat projek kerana rasuah, semua itu adalah duit-duit yang tidak betul. Jadi bagi Imam Ghazali, antara dosa yang dapat apabila kamu duduk dalam majlis mereka ini adalah dari sudut perbuatan kamu pergi duduk itu, kamu akan terlibat dengan harta-harta mereka yang sebenarnya tidak betul. Jadi Imam Ghazali sebut wadduhu ilahi ghairu jaiz. Masuk dalam majlis sebegitu adalah tidak harus, tidak boleh. Li'annahu intifa' bil haram, kerana kamu mengguna harta yang haram. Duit-duit mereka itu adalah duit-duit yang haram. Dan Imam Ghazali bagi tahu, kamu pergi ke majlis itu, kamu duduk dalam majlis itu bersama dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, paling tidak pun kamu merendah diri kepada mereka. Dan Imam Ghazali sebut, ini memang Imam Ghazali ini orang sufi, dia bagi tahu wattawadhu' lizalim maksiyah. Kita tunduk kepada orang zalim itu adalah dosa. Kita tidaklah kata apa orang panggil, hina diri kita, ataupun kita kata kita tunduk ikut arahan dia, tidak. Tapi dia jemput kita, kita hadir. Itu tanda kita tawadhu', merendah diri. Kalau dia nak jumpa kita, datang rumah kita, ini tidak merendah diri. Tapi kita pergi berjumpanya, kita pergi duduk bersamanya, kita hadir majlisnya. Ini ada tanda tawadhu', kita merendah diri, pergi menghadap, pergi berjumpa. Jadi itu juga adalah maksiat. Dan seandainya kita duduk di situ, kita diam, tidak menegur, keburukannya bagi Imam Ghazali itu adalah dosa. Memang dia bagi Imam Ghazali sebut apa? Wa kullu man ra'a sayyi'ah wa sakat 'alaiha fa huwa syarikun fi tilka sayyi'ah. Dan setiap orang yang melihat keburukan dan dia diam, jadi setengah ulama, setengah ustaz, dia hadir majlis maksiat, ataupun dia hadir majlis pemimpin yang rasuah, pemimpin yang zalim, ataupun dia hadir majlis individu yang terkenal dengan keangkuhan, kesombongan, yang menolak agama, menghina Islam dan sebagainya, dia hadir. Tetapi dia senyap. Bagi Imam Ghazali, fahuwa syarikun. Dan dia yang senyap itu adalah berkongsi di dalam melakukan keburukan itu, di dalam melakukan dosa itu. Maksudnya seolah-olah dia sokong, dia share, bagi walaupun bukan dengan kata-kata, maka dia bagi sokongan dari sudut dia duduk di dalam tu, dan dia senyap, tidak berkata apa-apa. Orang rakyat awam pun, orang biasa pun bagi tahu,
ustaz hadir majlis itu, dia senyap saja. Kalau ustaz pun senyap, maknanya betul lah. Kalau tak betul, ustaz dah bagi tahu. Apatah lagi kalau ustaz ataupun ulama kata kami berpuas hati dan sebagainya, majlis itu adalah majlis yang bagus. Itu sudah sokong jelas dengan kata-kata, itu lagilah berdosa. Jadi beringat ayat-ayat yang kita belajar ni, walaupun dia satu ayat tapi ada lagi ayat lain, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan ada dalam surah An-Nisa ada satu lagi ayat sama lebih kurang ini juga. Allah Ta'ala larang untuk kita duduk bersama dengan dalam majlis-majlis maksiat. Begitu juga dalam majlis-majlis yang menghina Islam, dalam majlis pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengambil harta rakyat. Begitu juga dengan dalam majlis individu-individu yang rasuah, riba dan sebagainya. Tak boleh. Dan Imam Ghazali bagi tahu, seandainya kamu dengar kalam mereka, kita hadir majlis itu, kita dengar dia cerita. Contohnya dia mempersendakan Islam, ataupun dia cerita tentang apa-apa saja benda yang Allah Ta'ala haram, dia kata tak apa. Contohnya apa-apa saja kalam ataupun caci maki ataupun pendustaan. Imam Ghazali sebut kadhib, dusta, syatmun, caci, idza ini caci maki juga, wasuku dan senyap. Mereka senyap di atas semua itu adalah haram. Maknanya kita contohnya paling golongan yang utamanya ulama lah, duduk aja dalam majlis. Kemudian pemimpin ataupun individu dia bicarakan tentang Islam. Bicarakan tentang Islam dan bicara itu menghina Islam, menolak Islam, memperlekehkan ayat-ayat Al-Quran, mempersendakan hukum-hukum agama, tapi dia senyap saja. Tidak menyanggah, tidak kata apa-apa ataupun tidak bangun, tidak bangkit daripada majlis itu, maka ia adalah haram. Wasukut ala jami'u dzalika haram. Haram, maknanya berdosa. Itu bagi Imam Ghazali lah. Dan sebenarnya itulah ajaran yang diajar oleh agama kita. Maknanya kita sebagai contohnya ulama ataupun ustaz hendaklah menunjuk ketegasan itu. Kita hendaklah menyatakan bahawasanya itu adalah tidak betul. Kalau bukan dengan kata-kata kita tak mampu dengan kata-kata, kita tidak mampu dengan kenyataan ataupun secara jelas, tegur dan sebagainya, boleh kita tak hadir majlisnya. Kita berpaling, tidak hadiri majlis-majlis tersebut. Juga dengan perkataan juga boleh dosa. Ini yang Haji Jamil sebut tadi. Kalaulah kita dijemput bercakap, ataupun kita contohnya Haji Jamil, kita jemput Haji Jamil untuk membaca doa, dan majlis yang Haji Jamil datang itu adalah majlis maksiat. Di situ ada orang-orang yang rasuah, pemimpin-pemimpin yang teruk, kemudian ada mereka yang menghina, memperlekehkan Islam, ada hadir di situ golongan-golongan yang tolak agama, golongan-golongan kaki maksiat dan sebagainya, dijemput Haji Jamil. Kemudian Haji Jamil pun sebelum dia berdoa tu dia kata apa? Terima kasih kepada sekian-sekian. Majlis ini adalah majlis yang bagus. Contohnya, di situ adalah memang berdosa dengan perkataan. Maknanya seolah-olah membenarkan apa yang dibuat oleh kaki maksiat ataupun mereka yang berdosa ini, mereka yang memperlekehkan agama Allah SWT ini. Dia menunjukkan rasa gembira, tanda setuju. Maknanya kalau ketawa dalam majlis tu, apabila pemimpin ataupun individu menghina Islam, kita pun senyum, ketawa. Itu pun berdosa. Bagi Imam Al-Ghazali, dia sebut apa? Yusaddiquhu fima yaqul min batil sarih. Maknanya kalau dia membenarkan apa yang dinyatakan itu, perkara kebatilan maksiat itu, dengan kata-katanya yang jelas, bisarihi qawlihi au bitahriki ra'si, ataupun dia angguk. Dia angguk, atau bistifsyari fi wajhi, ataupun wajahnya suka, senyum. Au yadhharu lahu hub, ataupun dia menzahirkan suka, taat kepada penganjur ataupun individu tersebut, maka semua itu adalah berdosa. Tidak boleh. Jadi Imam Ghazali bagi tahu, seseorang itu apabila dia hadir majlis yang dosa maksiat, majlis orang-orang yang memperlekehkan agama,
dia tidak dapat tidak berlaku dosa, sama ada dia bercakap ataupun dia duduk senyap, ataupun dia angguk, dia senyum, itu pun boleh membuatkan dosa. Dan satu lagi, apabila dia berpegang, dia percaya. Bagaimana caranya? Iaitu apabila dia seolah-olah percaya kepada pemimpin yang zalim itu ataupun individu yang zalim itu, kaki maksiat itu, dengan tidak memarahinya, sebaliknya menunjukkan kasih sayang kepadanya, maka semua itu adalah tanda dia redha, dia suka. Jadi Imam Ghazali beritahu redha dengan maksiat itu adalah maksiat. Redha dengan maksiat itu adalah maksiat. Jadi kalau kita tengok pendapat Imam Ghazali ini, memanglah khususnya ulama ataupun ustaz, para asatidah, para ulama, para mufti, orang-orang yang belajar agama, yang ada pengaruh, jangan sekali-kali mereka masuk ataupun hadir majlis yang di situ ada maksiat, di situ ada memperlekehkan agama. Bukan saja majlis, begitu juga NGO, persatuan, politik, parti dan sebagainya. Jangan. Kerana bila dia masuk, bila dia hadir, bila dia join, sebenarnya di sana akan mengalir dosa-dosa melalui apa yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Tidak dapat lari. Kalau kamu masuk dalam majlis itu, kamu diam pun dapat dosa. Kalau kamu masuk, kamu puji, lagi dapat dosa. Kalau kamu masuk, kamu senyum, tanda kamu redha dengan apa yang dia kata, juga dapat dosa. Dan kalau tak ada apa-apa pun, bagi Imam Ghazali, ia juga adalah tidak patut. Kenapa dia kata? Kalau kamu hadir juga majlis sebegini, membawa kepada kamu rasa kesal dengan rezeki yang kamu ada. Biasanya majlis-majlis kaki maksiat, pemimpin ini ada kemewahan, ada kehebatan. Kereta-kereta mereka pun hebat, rumah-rumah mereka pun besar macam istana, dan kawan-kawan mereka pun pakaian yang mewah, percakapan yang bukan biasa. Jadi bila kita hadir majlis itu, kita akan rasa hina. Jadi Nabi telah berpesan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang yang muhajirin, orang yang berada di Mekah, dia pergi ke Madinah, ini adalah orang muhajirin, tinggal segala harta. La tadkhulu ala ahli dunia. Jangan kamu masuk pada ahli dunia, mereka yang mencari dunia semata-mata. Fa innaha muskhitatun lirizqi. Kerana ia membawa kamu rasa kesal dengan apa yang kamu ada. Maknanya bila kita pergi ke majlis-majlis sebegini, kita akan bandingkan dengan apa yang kita ada. Rumah kita kecil, rumah kita besar, kita rasa kecilnya rumah aku. Kereta mereka mewah, kita kereta biasa saja, kecilnya kereta aku. Jadi boleh membawa kepada rasa rendah diri, rasa kesal, sedangkan rezeki kita yang sedikit itu dia adalah halal bagi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit pendapat yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tegahan bagaimana kita hendaklah berpaling, tidak masuk, tidak join apa-apa saja majlis ataupun perbualan, percakapan ataupun NGO, parti, persatuan di mana asasnya adalah mempersendakan agama Allah, asasnya adalah maksiat kepada Allah, asasnya adalah untuk menunjukkan kebatilan, membenarkan kebatilan dan seumpamanya, berdasarkan kepada hadis ataupun ayat yang kita baca, yang kita tafsirkan pada hari ini. Okey. Tapi kalau mereka dah berubah pada masa ini, tidak apa kita bergaul ataupun kita nak berdakwah. Kita nak berdakwah boleh, tapi sekarang ini nak berdakwah bukannya payah. Sekarang ini ada banyak Facebook, WhatsApp. Tak perlulah kita duduk hadir nak bercakap dengan dia, kita hadir majlis dia, kita bercakap. Kita boleh saja WhatsApp kepada dia, kita boleh saja hubungi dia melalui banyak media sosial kita sekarang ini yang boleh kita berhubung dengannya. Tak perlulah kita duduk dalam majlis maksiat, kerana nak berjumpa dengannya, nak cakap kepadanya, boleh saja dengan cara yang lain. Kalau nak berdakwah, tidak menjadi masalah.
Masalah sekarang ini kita tidak mahu berdakwah, tapi kita nak join majlisnya kerana kita dijemput, walaupun kita tahu hartanya daripada harta yang haram, kezalimannya sudah tahu dia adalah orang yang zalim, dan dia adalah kaki maksiat, dia adalah berdosa, dia menghina Islam dan sebagainya, kita tidak boleh. Okey, hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Jadi ghairihi itu adalah na'at kepada hadithin, dan ghairihi hu itu dhamir itu adalah mudhafun ilaih. Wal masdar muawwal an yakhudu itu dia ada masdar, kerana an yakhudu itu an dengan fi'il mudhari' boleh ditakwil dengan masdar. Jadi kita boleh takwil dengan khawdihin. Jadi fa'arid anhum ila an yakhudu ini saya merahkan ya. An yakhudu itu boleh ditakwil kepada masdar iaitu khawdihin. Jadi ila khawdihin fi hadithin ghairi. Itu maksudnya ta'wil kepada masdar tadi. Maksudnya an yakhudu itu masdar muawwal khawdihim ataupun ila khawdihim, dia ta'alluq kepada a'rid. Muta'alluq bi a'rid. Itulah maksudnya fi mahalli jar, kerana ada ila khawdihim, jar wa majrur itu muta'alliqun bi a'rid, fa'arid anhum ila khawdihim fi hadithin ghairi. Okey, waw adalah huruf ataf. In syartiyah jazimah. In ini syartiyah sekiranya. Ma zaidah. Zaidah maknanya ma ini dia tak ada apa-apa fungsi, cuma dia zaidah. Cuma biasanya bila ditambah, dia menguatkan lagi ayat itu. Wa in itu adalah syartiyah. In syartiyah. Wa imma. Dan sekiranya yunsiyannaka, syaitan telah melupakan engkau. Maksudnya syaitan telah membuatkan engkau lupa, wahai Muhammad. Jadi sekiranya syaitan itu menyebabkan Nabi kita lupa, duduk juga bersama mereka. Jadi yunsiya itu mudhari' maftuh. Maftuh maknanya dibaca dengan yunsiya. Ya itu bari atas. Fi mahali jazam. Kalau ikutnya dia adalah kedudukannya jazam, mati ya, fi'il syarat. Tetapi dihidupkan iaitu yunsiya, nun litaukid, yunsiyannaka, kejap yunsiyannaka ini mudhari' mabniyun 'alal fathah. Kalau ikutnya dia mati ya, yunsi, ataupun hadaf huruf illah apabila jazam yunsi. Tetapi ya itu dikekalkan dan diletak di bari atas kerana dia bersambung dengan nun taukid. Kalau ikutnya dia in yunsi. In yunsi ya. Majzum bi hasfi uru'illah yunsi ya. Yunsi. Tetapi apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, dia akan jadi mabni. Yang ini mu'rab. Yang ini kalau kita nak i'rab, majzum bihasfi, dengan buang huruf illah ya itu. Hasfi ya. In yunsi. Yang ini kalau kita nak i'rabnya, kita i'rab yunsiya ini fi'il mudhari' mabniyun 'ala al-fathi ataupun 'ala fathati, kerana mabni 'ala fathi liittisali binun taukid. Kerana bersambung dengan nun taukid.
Jadi nun ini menyebabkan ya itu diletak balik atas. Jadi kalau ikutnya dia adalah fi mahali jazam, fi mahali jazam. Tetapi kerana dia bersambung dengan nun taukid, fi'il mudhari' ini apabila dia bersambung dengan nun taukid, dia menjadi mabniun ala fathah. Dia mabni. Dia tak jadi lagi mu'rab. Jadi yunsiyan itu dia adalah mabniun ala al-fathi fi mahali jazam fi'il syarat. Kedudukan asalnya adalah jazam, tetapi bila dia adalah fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka i'rabnya adalah mabni ala al-fathah. Sekiranya syaitan menjadikan engkau lupa, dan kaf itu adalah maf'ulun bih. Kaf itu adalah maf'ulun bih. Kaf itu adalah awak kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maf'ulul tsani, maf'ul yang kedua tidak disebut, taqdiruhu ma amartu bihi ataupun ma umirta bihi. Ma umir, apa yang diperintahkan engkau dengannya. Jadi seandainya syaitan telah melupakan engkau dan apa yang telah diperintahkan dengannya, iaitu Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi apabila melihat majlis maksiat, majlis hina Islam, maka Nabi hendaklah berpaling. Tetapi Nabi hadir juga kerana syaitan telah melupakannya. Syaitan itu adalah fa'il, maka apa yang perlu Nabi buat? Fa itu adalah rabitah li jawab syarti la nahiyah jazimah fala taq'ud. Maka jangan kamu duduk. La itu adalah la larang dan dia menjazamkan. Jadi dibaca dal itu dengan baris mati. Fala taq'ud. Mudhari' majzum wal fa'il anta. Anta itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini, sekiranya engkau wahai Muhammad, syaitan telah melupakan engkau. Jadi kita kena ingat antara sebab kita lupa antaranya syaitan. Syaitan dia buat kita leka, dia buat kita sibuk dengan benda lain sehingga kita lupa. Jadi antara punca yang kita lupa ialah syaitan. Sebab itulah kalau kita lupa, kita minta jawab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sebut Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin. Kita boleh juga doa Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Jadi kita doa tersebut untuk menjauhi daripada syaitan yang membuatkan kita lupa. Lupa buat melakukan arahan Allah khususnya, bukan lupa letak barang. Lupa letak barang itu kerana umur dah tua. Tapi lupa solat, lupa tanggungjawab, lupa perkara-perkara yang Allah Ta'ala minta, itu adalah antaranya disebabkan oleh syaitan. Paling kita nampak bila lupa rakaat solat. Kan? 4 ke 3? 3 dah sujud sekali ke 2 kali. Itu memanglah. Itu adalah syaitan, dia lekakan kita dengan perkara lain di dalam solat. Kita fikir banyak perkara. Kita masukkan dunia dalam solat kita. Syaitan telah mengganggu kita, melupakan kita sehingga kita lupa berapa rakaat solat. Itu memang nampak jelas. Biasanya syaitan akan ganggu kita apabila kita solat sehingga kita lupa berapa rakaat dan sebagainya. Jadi kalau lupa ni, kalau ikut fiqhnya, kita kalau lupa sesuatu dalam solat, kita sujud sahwi. Sujud sahwi 2 rakaat, 2 sujud. Sujud sahwi 2 sujud. Walaupun kita dah habis solat, kita dah bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita tadi aku lupa baca Fatihah di dalam tasyahud awal. Tasyahud awal tu alhamdulillahirabbil alamin sehingga amin. Tiba-tiba aku baca Fatihah apa pula? Ini dah tasyahud. Jadi mula balik at-tahiyyatu mubarakah. Kita pun lepas itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita ingat balik. Kita boleh lagi sujud sahwi. Kita sebut Allahu Akbar, kita sujud pertama. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Allahu Akbar, bangkit, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Okey, jadi ayat ini syaitan antara fungsinya juga adalah menjadikan manusia lupa arahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya engkau wahai Muhammad, syaitan telah menjadikan engkau lupa apa yang telah diperintahkan oleh Allah Taala, maka bila engkau ingat, engkau jangan duduk lagi bersama mereka. Maknanya engkau berpaling, engkau tinggalkan majlis mereka.
fala taq'ud mudhari' majzum wal fa'il anta. Ba'da zaraf. Ba'da zaraf isim kata nama masa. Ba'da dhikra, apabila selepas kamu ingat maka kamu berpalinglah, kamu tinggalkan majlis mereka. Ma'al qaumil zalimin, ma'a adalah zaraf iaitu bersama, al-qaum kaum mudhafun ilaih, al-zalimin iaitu orang-orang yang zalim, na'at kepada kaum. Ini adalah secara umum. Tadi Allah Taala cuba sebut secara khusus mereka yang menghina, mereka yang memperlekehkan agama Allah SWT. Tetapi yang akhir ini disebut al-qaumil zalimin. Orang yang zalim ini semualah. Orang kafir zalim, orang munafik zalim, orang fasik yang melakukan dosa adalah orang yang zalim. Jadi kita jangan duduk bersama mereka. Seandainya duduk kita ataupun kita hadir majlisnya ataupun kita terlibat dengan mereka akan menyebabkan kita membenarkan mereka. Kita menyokong mereka. Maksiat mereka, dosa mereka, mereka lagi kuat melakukannya kerana kehadiran kita ataupun sokongan kita. Khususnya para ustaz dan ulama, kerana hadis ini, ayat ini ditujukan kepada Nabi secara khusus. Dan Nabi itu kita ingat, Nabi itu adalah Rasul, membawa risalah Islam, adalah Rasul yang menyeru kepada Islam. Dan pewaris kepada Nabi itu adalah para ulama. Jadi para ulama yang mengambil sifat-sifat da'i yang menyeru kepada Islam ini, sama juga mereka paling khususnya golongan yang pertama perlu hindari daripada majlis-majlis ataupun duduk bersama orang-orang yang zalim. Kerana duduknya mereka ini akan mendapat dosa sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang saya sebut tadi. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar daripada ayat ini. Walaupun kita rasa biasa, tetapi sebenarnya ia adalah satu kaedah ataupun satu manhaj, satu cara dakwah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi di dalam Nabi menghadapi kafir Quraisy yang menentang, menghina sehingga mahu membunuh Nabi SAW. Jadi selesai tafsir dan juga i'rab ayat 68 surah Al-An'am. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk ayat yang ke-69 dan juga ayat 70. Masih lagi berkisar tentang ayat sebelumnya. Ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Tengok waw wa ataf, dan juga ayat 70 tu ataf. Maknanya ayat 60 ayat berapa tadi kita? Ayat 68, kemudian ayat 69, ayat 60, ayat 70 semuanya adalah membicarakan tentang tajuk yang sama. Supaya kita tidak mendekati mereka yang zalim, mereka yang melakukan dosa, ahli maksiat, dan juga mereka yang fasik, mereka yang berpersendirian agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, tamat Ustaz, sila. boleh komen sikit Ustaz? Sila. Tapi kalau dah masuk politik Ustaz kan, dia banyak elatnya Ustaz. Dia orang kata macam-macam lah kan. Apa, tahalusiasi lah, ta'awun lah, fiqah tahawalat lah, fiqah waqi' lah, fiqah siasi. Jadi macam mana tu? Jadi dia antara yang paling apa, mungkar, yang antara mungkar dengan mungkar, yang boleh pilih yang kurang mungkar. Jadi bila masuk tu jadi kompleks Ustaz. Jadi dia kata waqi' reality macam ni. Kita akan tengok reality, tapi tengok apa dalam keadaan yang apa, yang syumul. Ya, itulah kalau bicara tentang politik ini, masya-Allah lah. Ya. Dia apa, sekejap haram, sekejap halal. Dulu halal, sekarang haram. Dulu haram, sekarang halal. Itulah orang politik. Dulu kafir, sekarang tak kafir. Dulu kafir, sekarang tak kafir. Dulu apa, itu orang politik, dia penting letak atasnya adalah kuasa. Dan negara kita ni kalau politik memang kocak-kacir habislah. Sekarang ini kalau kita boleh katakan orang-orang politik sekarang ini mereka mementingkan kuasa. Ya. Mereka mementingkan jawatan dan diri. Mereka sanggup lompat parti, masuk situ, masuk sini. Kalau dulu mereka kata kerajaan PS contoh, kita masuk politik, dia katakan benarkan judi,
benarkan judi, benarkan arak. Tapi sekarang ini judi semakin bertambah. Zaman PH dulu, daripada 22 dikurangkan kepada 8 cabutan setahun. Yang loteri dan sebagainya tu. Tetapi bila jatuh PH, daripada 8 dinaikkan kepada 22 balik. Masya-Allah. Jadi kalau kamu kata PH itu kaki maksiat dan sebagainya, kamu macam mana? Arak pun sama. Jenama Melayu kan, jenama Timur. Timah. Nama Timah itu perkataan Melayu. Ramai orang tentang ini adalah satu langkah normalisasi. Maknanya sekarang ini orang boleh cakap, belilah timah. Timah itu bukan timah yang diguna untuk timah yang logam tu. Tetapi timah itu adalah arak. Orang tak sebut lagi nama tiger ke apa, nama-nama yang pelik. Orang sebut nama timah pun sudah ada arak. Dan siapa yang luluskannya? Yang luluskannya adalah kerajaan sekarang ini. Jadi kamu kata kamu nak tentang arak. Dan judi, judi kalau kami naik, kami akan hapuskan judi. Kami akan tutup dan sebagainya. Kami akan tutup arak dan sebagainya. Ialah ada negeri yang tutup, contohnya Kelantan. Judi tak ada. Tapi bila tak ada judi, dia ada judi yang macam-macam. Judi haram, judi secara online. Judi ini kita jangan fikir dia hanya perlu tempat. Kadang-kadang tak ada tempat pun boleh berjudi. Judi online. Jadi judi ini dibenarkan oleh negara kita, ada lesen dan sebagainya. Begitu juga arak. Arak pun sama juga. Arak seluruh negeri, Perlis tak pasti. Tapi seluruh negeri termasuk Kelantan. Termasuk juga Kedah yang kata nak hapuskan kedai judi. Arak mereka tak boleh tutup. Termasuk Kelantan, ada lesen-lesen kedai-kedai boleh jual arak. Jadi kadang-kadang orang-orang politik ini mereka hanya bercakap supaya mereka dapat sokongan. Tetapi bila dapat kuasa mereka tidak dapat lakukan. Tidak dapat buat. Dan kalau ditanya kenapa kamu tidak bantah? Kan, wahai ustaz-ustaz, ulama-ulama yang ada dalam kerajaan. Kamu tidak dapat bantah. Kenapa kamu tidak tarik sokongan? Contohnya PAS ada 18 kerusi parlimen. Kalau dia tarik sokongan jatuh. Saya rasa kalau PAS kata kami akan tarik sokongan, banyak yang kerajaan akan bagi kepada PAS apa yang dia minta. Sebagaimana MCA. Diberi banyak kepada MCA walaupun ada 2 kerusi. Tapi kita lihat contohnya Kelantan, semasa PH dulu dapat wang royalty. Tapi sekarang ni tidak ada. Tarik balik. Tarik balik. Dulu semasa PH dimasuk ke dalam akaun terus kerajaan. Di mana sebelum itu masa BN duit ihsan diberi kepada Maik. Begitu juga diberi kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tapi semasa PH diberi masuk terus ke dalam akaun kerajaan Kelantan. Bukan saja duit royalty, 400 juta diberi, kerajaan boleh beli Mercedes sebagainya. Bagi bantuan dan sebagainya. Tapi sekarang ini tak ada. Tapi kenapa senyap? Kenapa tidak bantah? Jadi kita lihat ulama ataupun orang-orang agama kita ini tak kira lah apa-apa parti sebenarnya mereka nak kepada kuasa. Kalau bila mereka dapat kuasa kita dapat lihat mereka juga sayang kepada jawatannya. Kalau aku tak sokong nanti aku tak jadi menteri. Rugi jadi macam-macam lah tu pendapat tu akhafud dararain macam-macam lah. Pendapat tidak ada kepentingan untuk rakyat. Tidak ada juga kepentingan untuk agama. Dia sama saja, lebih kurang. Okey, insya-Allah cukup setakat ini. Insya-Allah kita jumpa pada minggu depan ayat yang lain yang lebih menarik yang lebih politiknya mungkin ada lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilal liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.